Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, macam biasa pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari semalam dan juga apakah potential yang akan berlaku untuk hari ini. So guys, lagi kita pergi ke Coin Market Cap dulu. Kita review dulu market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hour untuk semalam. Sebab kita nak tengok macam mana perkembangan kripto untuk hari semalam dan juga akan efek untuk hari ini. So di Coin Market Cap kita tengok apa yang dah berlaku di total market cap. So total market cap berada di 1.94 trilion USD dollar. So ikutkan pagi semalam dalam pukul 8 pagi dalam pukul 8 pagi semalam untuk review the expected kita berada di 1.8. So untuk pagi ni kita berada di 1.9. So ini untuk 24 hours untuk semalam melakukan penambahan. Kita tengok untuk volume expected still lagi berlaku pengurangan untuk 24 hour. Kita tengok di bawah ni. So kita tengok buka di bawah ni read more. Dan kita tengok di total market bertambah hampir 7%. Kemudian kita tengok untuk volume berkurangan untuk tempoh 24 hours. Untuk performance hari semalam ini bermakna kita tengok ada berlaku kenaikan dalam harga coin, semua coin, bukan Bitcoin saja, semua coin. Kemudian kita tengok volume yang berkurangan, ini bermakna kita ada kenaikan, tapi kenaikan yang bukanlah banyaklah, kenaikan yang sikit saja, and candle tu kecil saja kenaikan dia. Dan kita tengok di dominant BTC berkurang semalam. Kalau ikutkan malam tadi kita tengok 42.3, so 41.9. Untuk Ethereum berdrop sikit daripada 18.5 ke 18.4. Ini bermakna kita tengok banyak altcoin more recovery daripada Bitcoin. So tengok dah betul, kita akan review market secara keseluruhan untuk harga-harga coin untuk pagi ni. So kita tengok Bitcoin macam mana, berada di 4.32k lah, peningkatan banyak 5% untuk tempoh 24 hours untuk semalam. So sikit recovery daripada kita drop almost 38 almost ke 40 ke 39k hari sebelum ni, hari Selasa. So hari Rabu kita hanya sikit je. So semalam hari Rabu kita ada sikit peningkatan almost kata 5% dalam kenaikan untuk Bitcoin 5.14. Kemudian Ethereum kalau malam tadi 2.9 dan drop naik sikit almost $100. So peningkatan 9.44%. Untuk Cardano semalam melakukan peningkatan 10%. So mostly kita tengok malam macam juga ni, dominant BTC dalam market kata berkurangan. Ini bermakna kita tengok BTC yang akan recovery sikit saja. So tengok sikit tu bukanlah daripada amount, daripada jumlah percentage. Untuk percentage untuk Bitcoin semalam 5%, dan untuk altcoin ingat 9%, untuk Ethereum, Cardano 10%, untuk Binance sendiri pun 7%, SRP 11%, Solana 15%, Polkadot 16%. So mostly untuk altcoin more recovery daripada Bitcoin. Sebab tu cakap secara fundamental altcoin dan Bitcoin ni tak ada masalah pun. Memang untuk long term memang good. Cuma biasalah FUD berlaku dalam news. Kemudian ada yang latest news dalam China tu, syarikat pembinaan paling besar di China tu drop, market bankrupt ataupun all bankrupt tu tak pasti, tu pun tak baca sangat. So apa pun itu yang effect sikit, tapi effect tu hanya pakai shock dalam market, hanya scare new buyer ataupun new buyer je kepada old buyer punya holder. Memang biasa ini penurunan yang sebagai opportunity untuk buy more. So betul apa yang berlaku untuk Bitcoin, yang Bitcoin akan sekiranya beri apa pun, dia akan tunjuk di chart nanti. Dia akan tengok adakah price ni akan terus melakukan peningkatan atau kita ada one more drop sebelum kita akan melakukan kenaikan. So mostly kita tengok semua melakukan greedy untuk tempoh 24 hours, good semalam untuk recovery. So macam cakap tadi, secara keseluruhan market memang tak ada masalah, hanyalah shock wave saja. So apa pun semua market dah melakukan peningkatan. Tengok Terra Luna naik 26% semalam, 10%. Tu cakap kalau jangan takut buy low, sekiranya sampai di good position, sampai dah trend line, tak kira price tu nak jatuh lagi atau tidak, whatever, kita grab dulu opportunity buy di point yang kita dah letak. Contoh itu, kita grab buy di 42, kita grab buy di kawasan 46, kita grab di kawasan almost 38 kita tak sampai lagi, price yang jatuh almost 40 dan bawah balik, tak masalah. Tak sampai tak masalah, kita dah grab pun di kawasan 42 dan 46. So tapi yang dah grade 42, now price dah naik 43, dah kembali profit. Itu sebab ada good position, kita akan ambil opportunity untuk buy. And then sekarang ada lagi, kita akan buy. Sekiranya price tu naik, kita akan layan profit. So itu yang tu nampakkan di market. So bagus untuk semalam, semua recovery. Tapi adakah recovery yang berterusan, itu akan tengokkan di chart.
So guys, let's go, kita pergi ke chart pertama. Kita akan tengok di coin, di total market. Tu total market, ibu market untuk kata secara keseluruhan kita tengok apa yang akan berlaku dalam crypto. So di total market crypto expected sekarang berada di kuartal 1.9 ataupun berada di balik kita punya major resistance sebelum ini. So apa yang kita dah baru, anda kena sedar kita dah buat pergerakan kuartal bearish, iaitu higher high, lower low, higher low, lower low. So adakah price ini akan terus melakukan bounce ke atas? Itu juga kita ada potential yang boleh berlaku. Sebab apa? So ada monitor falling wedge. So falling wedge ni supposedly dia akan test ini untuk breakout ke atas. Sama juga expected kalau dia drop one more time, itu yang akan kemudian. So ini yang kita expectkan boleh berlaku. Expected tu price tu boleh naik rebound ke atas. Tapi apa kita tengok ni, kita ada sedang kata total market sedang berada di major resistance. So apa yang tu expectkan berlaku? Yang pertama, kita expected boleh breakout. Breakout ini ialah good, and then try melakukan atas sampai semua Bitcoin dan altcoin semua akan melakukan balik peningkatan. And then kita tengok apa lagi yang boleh berlaku. Itu expected apa lagi boleh berlaku. And then guna di total market, walaupun di Bitcoin punya dah break kata psychology price, tapi secara keseluruhan market crypto punya total market masih lagi berada di 1.8 di psychology price, good price untuk di holding. So apa yang expectkan, hopefully dia terus melakukan kenaikan dan akan melakukan kenaikan untuk kita akan layan profit lah. Tapi apa yang anda beware banyak sikit lagi, kata maybe kita ada one more chance untuk buy sebelum price tu betul-betul naik. Sebab apa? Kita ada lagi satu pattern yang tu monitor, iaitu pattern bull flag ataupun kita panggil falling channel. Atau falling channel ni expected apa yang akan berlaku, price tu akan drop one more time untuk test kita punya trendline bawah ni sebelum dia barulah breakout ke atas. So ini yang kita nampakkan pergerakan dalam kata bull flag ataupun falling channel, pergerakan yang more besar untuk kenaikan atas. So hopefully ini yang berlaku. Sebab apa? Price target more ke atas, more target 1.2 berbanding falling wedge anda target at least 2.2 ataupun kata trendline atas inilah. So itu yang tengokkan. So dalam market banyak kita expected nak tunggu kata couple handle, tapi couple handle mana dah kata tak berapa nak kata cantik kita monitor. Sebab apa? Candle yang dah terlalu besar sebenarnya. Tapi pun kena still lagi kita boleh monitor untuk target. Tu apa pun kita tengoklah dalam market macam mana berlaku. Expected 2 lagi berlaku, be ready. Macam juga tak kisah pun price naik kita layan profit. Kerana price drop one more time, at least kita ada lagi kata beware dengan satu lagi kejatuhan untuk at least dia jatuh 1.6 sebelum dia rebound ke atas, ataupun price tu terus akan melakukan. So juga kalau price melakukan atas, so tapi dah grab buy tu good, tu layan saja profit. So kata dah tak ada waktu buy untuk sekali, so sepatutnya jatuh sekali one more time to 1.6. Kita akan tengok harga Bitcoin, altcoin semua akan jatuh one more time ke level-level. Nanti tu akan tengokkan beberapa chart, dan di Bitcoin, Ethereum, Cardano semua tu akan pergi ke beberapa chart untuk tengok sekiranya berlaku total market drop di 1.6, di manakah possibly Bitcoin dan altcoin akan harga itu berada. So ini kita expectkan jika probably boleh naik untuk falling wedge, ataupun kita drop one more time untuk follow kita punya falling channel ataupun bull flag untuk expected sampai di 1.6 sebelum price total. Sekiranya total market berada di 1.6 last drop, so ini aku position untuk buy. Apakah price akan berlaku di coin? So kita tengok pertama kali, kita tengok di Bitcoin. Sebelum untuk pergi Bitcoin tu nak tengok dulu BTC dominant. BTC dominant punya pergerakan tu, BTC dominant aku kata dah pun break yang ni. Kita tengok macam mana pergerakan Bitcoin. So expected Bitcoin sikit melakukan kejatuhan bawah ni. So apa pun tengok, sekiranya kita tengok total market mostly untuklah ni pergerakan Bitcoin. So sekiranya Bitcoin semalam kita tengok Bitcoin drop, Bitcoin naik. Total market naik dan Bitcoin drop. So expected harga Bitcoin pun naik, cuma naik yang sikit, altcoin naik lebih banyak. Itu tengok belakang. Sekiranya kita tengok total market meningkat, kemudian dominan BTC juga meningkat, ini bermakna kita akan tengok kenaikan yang drastik di Bitcoin. Kemudian altcoin hanya melakukan kenaikan yang slow lah. Seperti mana kita tengok hari semalam Bitcoin naik 5% je, altcoin naik semua almost 10% ke atas. Itu disebabkan total market meningkat, kemudian BTC dominan menurun. Itu yang kata chart anda perlu monitor lah untuk long term, untuk atau mahal dalam pembacaan kata pergerakan market dalam kripto. So let's go, kita pergi ke Bitcoin dulu. Sebab apa tu nak expectkan apa yang berlaku. So kalau naik tak masalah, kalau naik tu tak nak sembangkan pasal naik itu kita akan profit. Apa yang kita buy kita layan. So now kita nak tunduk
ke manakah potensial akan berlaku sekiranya total market drop one more time ke last time untuk last dip 1.6 trillion, ke manakah harga Bitcoin possibility akan berlaku. So di Bitcoin maknanya Zul dah draw satu maknanya Zul dah draw satu trendline ni. Trendline sebenarnya kenapa ni, kita tengok ni price hari ni, tu kan delete tu. So price ni kita tengok untuk semalam Bitcoin drop daripada bawah ni paling low kawasan 39, kemudian price naik balik ke 43, meaning dia dah break balik kata 42 major resistance. So ingat, walaupun ini dah break ni, kita seperti bukanlah kata ada lagi kata inilah kata good support ni dah break good. Sebab apa kita nak ini, aku cakap dia jadi total market terus naik ke atas. Ini bermakna kita akan terus melakukan kenaikan, meaning kita akan follow kita punya falling channel ataupun bull flag untuk naik ke atas. Ataupun sekiranya tadi dekat sekiranya total market drop 1.6, macam manakah pergerakan market. So Zul expected kita boleh drop one more time daripada sini untuk drop ke sini sebelum melakukan kenaikan. Sebab apa? Tu kat sini Zul ada satu kita ada support ni, minor support ni, bukanlah minor juga, agak strong support dah ni kawasan ni. So agak short support ni expected kalau ikutkan kita boleh draw ni sebagai draw box support macam ni. So price dah pun break. So expected kira-kiranya kalau nak tengok Bitcoin tu terus naikkan, kita perlu berada di atas 44. So bila berada di atas 44 zone more, expected dia akan terus breakout ke atas. Selagi price tu berada di kawasan ni, so expected price tu akan buat agak slowly kuartal recovery, kemudian another last drop sebelum untuk scarekan market lagi sebelum price tu melakukan kenaikan yang moderate lah. Sebab apa kita tengok RSI pun berada di bawah 50. So seperti bawah 50 adalah kita kawasan dalam bearish ataupun pergerakan ke bawah. So ini yang expectedkan berlaku. Bila expected itu berlaku, price one more time jatuh ni, and kata Bitcoin maybe kata berada di bawah ni, kemudian good performance untuk naik ke atas. So itu yang expectedkan boleh berlaku. So dua jangkaan, sekiranya total market berada di 1.6 untuk di total market kita expected Bitcoin at least kita akan tengok Bitcoin berada di kawasan major support yang di bawah ini. So ini tu akan delete dulu, tak masalah. Dia akan biarkan tu. Kemudian kita akan tengok expected untuk di Bitcoin akan berada di kita punya good retracement Fibonacci untuk swing low, swing high ini ke sini. So pergerakan yang kita akan buat adalah lower low, higher high, lower high, dan buat higher high baru more expected ke 60k ataupun dia punya all time high 65. So ini yang expectedkan. So whatever anda dah grab buy, good hold saja. Now tunggu opportunity, sama ada opportunity akan layan value anda naik ataupun another last time peluang terakhir untuk kita buy di kawasan ini, ada more lower 37, 38. So grab buy, expected price tu akan boleh bounce ke atas. Itu je yang tu expected untuk dua ni. Ada cakap adakah price tu boleh jatuh ke bawah? So, dah terangkan semalam detail. So siapa nak tengok di review sebelah malam tadi, tu dah terangkan apa yang akan berlaku. So kenapa tu tak expected price tu boleh jatuh bawah, disebabkan apa? Anda boleh tengoklah review untuk malam tadi. So ini yang pagi ni tu expected, itu yang berlaku dalam Bitcoin. Tu akan menceritakan yang tu tunggu-tunggukan pergerakan, sama ada price itu terus melakukan ke atas ataupun another one more time drop ke 38 bila kita tengok sekiranya BTC sekiranya kita tengok total market drop ke 1.6. Itu yang expectedkan boleh berlaku. So be ready. Kalau gini yang berlaku, last chance untuk buy. Kalau ini expected anda set buy limit, siap-siap untuk di 38 ni. Expected sekiranya price tu jatuh sekejap je, jatuh dan terus bounce ke atas. Itu yang tu tengokkan di Bitcoin. So lepas tengok di Ethereum juga, kita akan pergi kat beberapa kata main coin ataupun coin yang ada yang expected nak buy. Dan di Ethereum, so Ethereum dah berlaku good bounce nanya. Good bounce betul-betul di kawasan 2.7k, kemudian kita ada trendline yang ini ataupun faham tak pergerakan di Ethereum ni, dia sedang melakukan falling wedge, falling channel ataupun bull flag. Untuk yang ni kita expected untuk Ethereum sama juga, expected dia per point of breaking kita expect untuk more larger lah kawasan ini. So untuk Ethereum dah pun ready untuk breakout. So jika sekiranya total market drop 1.6, adakah akan berlaku di Ethereum? So expected apa yang berlaku di Ethereum, Bitcoin jatuh, so expected Ethereum one more time untuk test, kata buat pergerakan sideways lah, pergerakan sideways ni tap one more time, sama juga level, tak ada masalah. And last opportunity, siapa yang terlepas 2.7 itu, maybe ada one more time last time, and sebelum dia breakout lagi
ke atas. Sama juga di kuartal seperti pergerakan di Bitcoin. So, itu yang tu tengokkan di Ethereum. Sekiranya kita expected sekarang ni, tak masalah. Kalau price tu ternaik, terus kita layan profit dia, memang tak ada masalah, kita akan profit. So kita akan dapat value. Tapi apa yang kita expected lah untuk kita cari more buy position untuk sebelum kita kata buy sebanyak mungkin, masa buy low ni sebelum price naik hard. Bila price naik, kita apa yang buat, kita akan tak buat sebarang pembelian, kita akan kumpul more modal untuk tunggu net correction. So itu di Ethereum. So siapa yang ketinggalan buy, so kalau nak buy sini pun masih lagi aku 10%, tapi apa sekiranya ini berlaku, anda perlu grab je last opportunity untuk buy sebelum price itu melakukan ke atas, sekiranya itu yang berlaku. So di Ethereum. So di BNB. So BNB apa yang berlaku di BNB. So BNB apa yang berlaku, price kata untuk dia price BNB ni mungkin akan lama sikit pergerakan dia. Kenapa lama? Saya expect apa yang berlaku, dia baru lagi buat pergerakan ni. So pergerakan ni kalau nak ambil kata falling wedge pun boleh juga sebenarnya falling wedge, tapi kalau tu ambil falling wedge pun kata hanyalah kau kata dia punya price target hanya at least sampai sini juga, sama lagi price tu akan terperangkap dalam kawasan more pergerakan yang bersalah. So tu akan monitor dua, which is dekat sini break itu kita expected di BNB boleh sampai kawasan ni, sama juga tapi more long term dia expected mungkin apa yang berlaku di dalam Bitcoin maybe untuk satu hari, sekiranya Bitcoin buat sideways dalam 2-3 hari ataupun minggu depan dengan Bitcoin kata buat sideways je, ataupun apa yang tu nampak sekiranya minggu depan Bitcoin hanya buat pergerakan kata slowly kata buat sideways dalam kawasan ni, apa yang akan berlaku, kita tengok altcoin semua akan berlaku peningkatan drastik. So apa akan efek di BNB, di Binance? So Binance expected boleh breakout ni bulan melakukan ke atas, dan sekiranya Bitcoin drop one more time, expected di Binance pun boleh drop at least ke dalam suatu lagi detailan kawasan ini. So good mesti juga untuk di Binance untuk buy untuk long term. So, itu yang tu nampakkan di Binance. So, untuk dia punya favorite Cardano yang kata salah satu yang profit paling banyak dalam dia punya portfolio. So even drop sekali pun tu nanti lagi profit, sebab average tu di 1.1 tu, price berada di 2.2, semua kata 1x lagi keuntungan. So apa yang Cardano sama juga tu expected berlaku, yang seperti tu monitor ni ialah kata falling channel ataupun bull flag. So tu cakap more falling channel. So expected ini apa yang akan berlaku, price dah pun first kali Cardano dah pun breakout ni, tu expected retest balik. Sekiranya total market 1.6, Bitcoin jatuh ke 38, kita akan tengok Cardano juga akan drop at least ke another 1.8 ataupun 1.7 lah, whatever dalam kawasan BOK ini. Antara kawasan BOK ni expected boleh jatuh kat dalam trend line ni 1.5. So sekiranya ini yang berlaku, ini adalah kata good, mesti kata mega sale lah untuk Cardano, untuk anda buy sebelum price tu take off. Sebab apa, ingat kita smart contract dah release. So mencakap bila smart contract release, dia bukanlah price tu akan naik terus sebelum news, dia akan naik dengan drastik. Kita akan tengok seperti ini. Kemudian masa launch dan tak ada kan pergerakan, hanya survey ada. Kemudian bila smart contract fully aku kata smart contract baru lagi diriliskan, ibarat orang kata budak-budak baru dapat basikal, baru nak belajar guna platform tu. So meaning sikit slow, tapi give 1 month 3 month kita akan tengok orang kata smart contract, orang kata ekosistem Cardano akan berjalan dengan lancar. Masa tu barulah kita akan tengok expected untuk Cardano akan melakukan kenaikan yang drastik. So whatever jatuh ni, good potential untuk anda buy Cardano. Macam tu tak masalah, tu dah capai target untuk Cardano, tu dah ada 1000k untuk 1k coin untuk Cardano. So dah ada 1k coin untuk dengar. So more long term expected masalah. So still lagi profit dalam 1x lah, kata 1 kali ganda daripada modal yang tu buat keluar. So tak ada masalah pun untuk Cardano untuk the whole long term. Itu di Cardano. So tu lain-lain SRP apa yang tu monitor lah, tu sedang monitor falling wedge. So falling wedge expected price itu boleh breakout ke atas. So macam juga sekiranya total market tu drop one more time, kita ada boleh nampak lagi kat sini SRP boleh drop at least one more time ke 0.8 ke kawasan trendline ni sebelum contoh total market drop di 1.6, Bitcoin jatuh 38, kita tengok SRP boleh jatuh ke dalam kawasan 0.8 ni, 0.8 sen. So inilah kata siapa yang kata army SRP, kalau nak buy, siapa pun nak buy di SRP, inilah aku boleh buy kat sini. Dan bila buy sini expected Bitcoin recovery, kita akan tengok Ethereum juga akan melakukan recovery. So ini yang Zul akan nampakkan dalam SRP. Apa yang SRP tu punya average di 1.3. So dalam negative profit tak masalah, Zul akan hold saja position tu. Expected more long term, kita akan more naik ke atas. Apapun price masih berada di last support, mencakap whatever price berada di last support,
di last support adalah good position untuk buy untuk long term tu. SRP sama tahu SRP sedang berada di last support dah. Sebelum ni dia berada di bawah support, untuk kan berada di atas support, di dalam support balik, good position untuk buy untuk long term. Untuk Dogecoin tu, Dogecoin lama dah tu tinggalkan tu. Untuk Dogecoin maknanya sama juga Dogecoin macam SP, Dogecoin sedang berada di last support, di good position untuk buy untuk long term tu. Masa Zul buy di kawasan 5 sen, dia buy tu di kawasan 5 sen bawah ni, whatever drop lah good position tu, masih hold lagi. Sebab apa, dia masuk lagi very good position untuk 1k coin untuk Dogecoin. So apa pun dia expected tunggu buran, dia nak tunggu masa Bitcoin all time high baru, maybe 80k, 150k masa tu, barulah dia akan keluar sikit modal. Dia akan keluar dia punya Dogecoin, dia akan ambil profit, dia ambil modal juga, and then dia akan tinggal sedikit lah untuk more long term tu. Itu yang nampak di Dogecoin. So untuk Matic, coin yang Zul nak sebenarnya Matic dan Phantom, Zul tak buy lagi. So hopefully hujung minggu ni Zul boleh buy. So apa yang Zul nampak di Matic, sama juga price number holding di kawasan ni, sama juga expected boleh drop one more time at least. Zul expected jatuh di kawasan trendline ni punya, jatuh di kawasan trendline ni. Sebab apa, untuk yang lebih besar punya Zul sedang monitor yang ni. Alright, satu Zul ada ni bull pattern, bull trendline dan bear trendline. Tu apa ini expected untuk Matic. Elif cakap dia kini total market drop 1.6, Bitcoin jatuh 36. Tu expected untuk Matic boleh jatuh dengan hati ke kosong, ke whatever dalam kawasan trendline ni. Tu tak seperti berapa price dia. So anda boleh tengok ni, tu antara 0.8, 0.9. Tu expected dalam 0.8, whatever price sentuh dalam 0.8, dalam 0.9 lah. Kalau 0.9 adalah last price yang paling low anda boleh buy Matic, ni adalah good position. So hopefully berlaku untuk kata minggu ni ataupun bulan 10, dan tu maka kena buy lah. So untuk hujung minggu ni tu akan buy sikit, buy at least tu akan tambah sikit. Sebab apa, Matic memang tu tak banyak lagi. Matic tu dah ada bawah pada 100 coin baru. So expected untuk dapatkan sedikit, maybe 200 coin dulu untuk Matic. Kemudian sekiranya ini berlaku, tu akan grab more buy lah untuk Matic. Sama juga di Phantom, sekiranya Phantom itu drop, total market drop 1.6, Bitcoin drop ke 3.8. So apa yang expected di Phantom juga one drop one more time. Apa expected boleh sampai telan ni, reject one more time sampai ke kawasan telan tu. Kita sedang hold nanti di kawasan ni 0.95. So macam juga di Phantom dan Matic ni, sekiranya price tu drop at least ke kawasan 0.9. So semalam siapa dah buy, good position to buy maknanya. And untuk orang kata Zul yang tak buy lagi, sekiranya ada drop one more time, good position untuk Zul buy untuk Phantom. Itu yang ditunggukan. Sebab apa, sekiranya drop lah 1.6. Kalau tak dapat, price akan terus melakukan kenaikan untuk di Phantom. Di Polkadot, so Polkadot apa yang berlaku? Polkadot kata rebound, good reboundnya Polkadot. Kalau bukan good position untuk buy, tapi sebenarnya ada news yang kata Polkadot ni dia punya sedang ada satu yang menarik. Sebelum ni kita tengok macam mana Solana naik, ekosistem Solana naik. Kemudian kita tengok ekosistem di Terra Luna naik sikit. Kemudian tengok Avalanche. Sekarang ni Avalanche tu apa yang berlaku selepas Avalanche, apakah itu expected? Selepas ni kita akan tengok pula ekosistem Polkadot pula akan melakukan dengan so sama dua, Phantom, Polkadot, Matic. So whatever itu three ni boleh good position untuk buy. Macam cakap, tu ada Matic, tu ada Phantom, tu ada Dot. So whatever naik, tu akan kata price tu akan profit lah. So untuk Polkadot punya secara fundamental memang ada good news. So good position untuk dia kata breakout ni. Tapi untuk buy lah, bukan good position untuk buy. Tapi kalau anda nak tambah sikit 10%, tak ada masalah, buy lah mana-mana. Tapi seperti tu, more siapa yang dah ada masuk, more hold sajalah. Expected untuk naik ke atas. Sekiranya drop more bawah, cakap sekiranya total market drop ke 1.6, tu expected di total market boleh drop at least, kita akan draw trendline dulu. Ini kemudian kita expected yang ini, apa yang berlaku dalam market. Right, expected boleh untuk di Dot whatever dalam kawasan trendline ni adalah good position untuk buy. Tapi buy, kalau buy banyak, buy sikit je. Expected untuk buy tu, buy untuk tambah saja. Tambah maybe ada, contoh kalau macam ada siapa dah 90 coin, tak cukup lagi 10 coin, tak 100. So kat sini drop, anda boleh grab cuti untuk buy 10 coin lagi untuk completekan anda punya target. So cakap, whatever coin anda nak beli, letakkan target. Contoh macam tu di Bitcoin tak letaklah target. Sebab apa, Bitcoin mahal. So whatever yang dapat, tu akan buy. Sama juga Ethereum, di Ethereum tu tak letak target. Whatever tu ada cuti buy, tu akan buy, tu akan hold untuk long term. Tu macam Cardano tu nak 1000 dah, Dogecoin 1000 dah, untuk SRP 1000 dah, untuk Phantom 1000, Phantom belum lagi, di VeChain belum, Luna dengan Solana, Solana
Polkadot, tu akan buy whatever ada good position untuk buy. Sebab apa, price dah agak mahal maknanya, $30 lebih, so tu letaklah target lah. Tapi at least kalau ada 100 coin adalah good lah untuk dia punya long term. So untuk Luna kata kembali balik ni atas. So Luna sekarang berada di good support ya. Good support sebelum ni. So cakap ni, kata di Bitcoin pun ada good support di potongan 43, 44. Tu sekiranya drop, kita expected drop one more time ke bawah ni. Sampai mana drop tu, expected drop ini boleh sampai balik di kawasan kata kita support ni, all time high dia, all time high di dalam $22 untuk Luna. So untuk di Harmony One siapa nak buy tu adalah bukan lagu position buy, tapi juga still lagi tambah. Tapi expected tu sekiranya Harmony One drop kawasan ni, drop ke kawasan almost 9 sen ataupun 1 sen adalah 1 sen good position untuk, bukan 1 sen lah, 9 sen adalah good position untuk buy. Whatever jatuh dalam kawasan trendline hijau ni, tu akan grab opportunity buy untuk Harmony One, tu tambah lagi untuk long term. Di VeChain memang good position untuk buy sebenarnya. Hari besok ataupun malam ni nanti tu akan buy sikit VeChain benda, tu at least nak jadikan dia 5,000 coin untuk di VeChain. Kalau tu ada 2,000, so at least tu nak buy lagi 3,000 untuk jadikan 5,000 untuk VeChain. Confirm tu akan buy. And then untuk lain coin kalau Solana, tengok Solana adalah kata dah pun bounce. So bercakap itu, siapa lagu position untuk buy di kawasan ni, tu price dah bounce sekali lagi. Expected kalau kiranya Bitcoin drop, kita akan tengok untuk kalau Bitcoin kita buat consolidation slow saja, kita tengok Solana akan naik. Kemudian sekiranya Bitcoin tiba-tiba jatuh di 38, total market drop di 1.6, kita akan expected di Solana juga maybe drop one more time di kawasan trendline. So siapa nak buy, whatever next buy, whatever dalam kawasan trendline ni lagu position untuk buy, bukan buy all in, buy untuk tambahkan anda punya asset sedikit je, maybe 10% lagi dalam apa nak tambah lah. Macam cakap lah, kalau ada 10 coin, 9 coin tak cukup 1 coin lagi, buy lagi untuk 1 coin kat sini, lagu position untuk buy untuk dapatkan 1 coin untuk completekan anda punya target. Di Koti antara coin tu cakap memang banyak betul coin nak beli ni. Dia nak tambahnya di VeChain, di Harmony One, Phantom, Matic, di Koti yang satu coin. Sebab apa, dia ada collaboration dengan Cardano maknanya. Tu kita ada hujung bulan ni, kita ada event dekat London ke apa dekat untuk Cardano dan Koti. So kita expectedkan Cardano akan announcement kan kata collaboration dia dengan Koti. So kiranya itu berlaku, kita akan nampak keluarga Koti akan melakukan kenaikan yang dah silah. So Koti dah pun melakukan kenaikan ni. So Koti berada di major resistance, bukanlah good position untuk buy sekarang. Tapi sekiranya anda buy untuk long term, tak malah harga 40 sen, good long term still lagi good buy. Sebab apa, sekiranya break yang ni kita expected price to more ke $1. So bercakap whatever price yang dalam bawah $1, good opportunity untuk buy. Even kalau kita buy sikit, kata at least kalau nak buy, tak masalah buy pun sikit. Kalau price to drop, kita akan buy more. Sebab apa, di Koti kalau bagi Zul, walaupun dia price di major resistance, kalau untuk long term tu tak masalah, tu akan buy ya. So Matic juga probably tu akan buy juga sikit, maybe nak dapatkan 100-200 coin dulu, tengoklah macam mana. Tapi juga terlalu banyak punya coin nak buy ni, so nak kawal modal namanya. Kalau all in semua terus boleh, tapi orang cakap kalau all in semua kemudian sekiranya Bitcoin drop more, dia Bitcoin boleh kata drop ke 24k, 15k, so nanti tu akan trouble lah. So cakap jangan buy kata on betul. So letakkan target whatever coin, even kalau coin tu good position nak buy pun, kalau dapat macam VeChain tak masalah. VeChain murah, kata 9 sen kita boleh dapatkan terus. Tapi contoh coin-coin lain tu kata target lah, kata di coin ni kita ada more than 11 untuk hari ni. Untuk hari ni kita ada 12,000 coin. So kita tak terkejar lah mana coin. So macam tu dah letakkan beberapa coin lah, contoh yang tu nak di antara yang banyak yang tu letak sini. So mostly semua dah ada. Cuma yang kalau merah kat bawah ni, kata merah yang expected tu nak tapi tak urgent, tapi kata antara yang urgent dah Koti, Solana. And then Zul more fokus pada yang tu ada, macam Phantom, macam Matic tu dah ada, cuma tak sampai target. So mostly yang tu nak target sampaikan dulu. Kemudian kalau ada peluang yang cantik di Solana, ni Koti tu akan buy more untuk long term. So guys, itu aja untuk ditengokkan untuk hari ni market apa yang berlaku. So mostly kita expected price boleh lagi drop one more time, last chance untuk anda buy. So apa yang anda buy sebelum ni semalam, so enjoy untuk profit untuk ini. Sekiranya price terus melakukan ke atas, very good, kita kalah yang profit. And then sekiranya kita one drop one more time, be ready untuk last purchase sebelum price tu melakukan kenaikan atau mega buran lah yang berlaku dalam crypto. So itu aja untuk malam ni, untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain, follow untuk punya Facebook, link ada di sini bawah. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.